Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institusi keluarga merupakan asas masyarakat yang menyumbang ke arah pembangunan negara Brunei Darussalam. Perkara ini ditekankan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam perutusan khas sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2021. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Pinurangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin mengongsikan teknologi telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Ini jelas yang berhormat dapat dilihat semasa pandemik COVID-19 yang telah menunjukkan kepentingan teknologi digital untuk pekerjaan, pendidikan dan berkomunikasi. Di negara Brunei Darussalam dengan adanya dasar dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi memanfaatkan teknologi baru ke dalam kehidupan seharian, ia telah membantu memudah cara penjagaan keluarga seharian, antaranya dalam penjagaan kesihatan keluarga dan memastikan kelangsungan pendidikan anak semasa di rumah. Yang berhormat juga berkata, selain membawa manfaat kepada kesejahteraan keluarga, teknologi baru juga boleh mendatangkan kesan terhadap institusi keluarga. Oleh itu, bagi memastikan institusi keluarga tetap kukuh dan bertahan dalam mengatasi sebarang cabaran semasa, semua masyarakat perlu mempertingkatkan usaha bagi menjana masyarakat yang bersatu padu, berdaya tahan serta terhindar dari segala bentuk gejala sosial selain memupuk masyarakat yang pemodelan serta berkasih sayang. Ini adalah selaras dengan maklumat kedua Wawasan Brunei 2035 iaitu ke arah masyarakat yang bersepadu dan berdaya tahan yang mana keharmonian sosial itu sendiri adalah melalui perpaduan masyarakat. Sambutan Hari Keluarga Antarabangsa pada tahun ini bertemakan keluarga dan teknologi baru yang bertujuan bagi meningkatkan kesedaran mengenai peranan teknologi digital dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan semua. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 9 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 232 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 91 kes. 450 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,180 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 268 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 123,336 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Aidilfitri merupakan perayaan yang besar dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama sambutan Aidilfitri untuk meraihkan kejayaan umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan dengan penuh keredaan, keimanan dan ketakwaan. Dalam keseronokan meraihkan Hari Raya, umat Islam digalakkan untuk menyambutnya dengan berlandaskan ajaran agama Islam dan bersederhana. Walaupun disunatkan berhias dan bergembira pada Hari Raya, bukan bermakna boleh berbelanja secara besar-besaran, melampaui batas dan membebankan diri sendiri sehingga berhutang. Agama Islam sangat menggalakkan umatnya agar sentiasa berusaha memperbaiki dan mempertingkatkan ukhuwah dan silaturahim. Jika pada bulan lain tidak berpeluang untuk ziarah menziarahi kerana sibuk dengan tugas harian, bulan Syawal masanya untuk meningkatkan dan mempereratkan hubungan sesama keluarga, kaum kerabat, sahabat handai dan jiran tetangga. Itu adalah hari perayaan keagamaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sewajarnya lah kita berterima kasih dan bersyukur
atas pengurniaan tersebut serta menyambutnya mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh syarak dan tidak dicampur baurkan dengan perkara yang dilarang atau diharamkan. Apa yang diharapkan adalah semata-mata untuk mendapatkan keridaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kegembiraan di hari raya Idul Fitri ini akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dengan fadilat dan kelebihan berziarah, ia merupakan amalan yang dituntut dalam Islam serta patut dipelihara dan dihidupkan. Mereka yang hendak pergi berziarah dinasihatkan agar memilih masa dan waktu yang sesuai serta mengelak berziarah pada waktu atau masa bersembahyang fardu, khususnya pada waktu maghrib. Khutbah Jumaat kemarin menggariskan pemilihan waktu berziarah yang bersesuaian dapat memberi peluang kepada tuan rumah ataupun penghuni rumah tersebut bersedia menerima pengunjung dengan selesa. Di samping itu, adab atau etika berziarah juga perlu diamalkan oleh mereka yang berziarah. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana lazimnya di negara kita, sambutan hari raya diadakan dalam berbagai bentuk majlis, seperti mengadakan rumah terbuka. Amalan ini adalah amalan yang berkebajikan kerana boleh mengiratkan silaturahim dan boleh menghimpunkan saudara mara yang jauh dan dekat. Walau bagaimanapun, mengadakan rumah terbuka ini bukanlah menjadi satu kewajipan sehingga membebankan, dan rumah terbuka itu hendaklah diadakan mengikut kemampuan masing-masing. Ingatlah, apa yang penting, majlis tersebut hendaklah mengikut lunas ajaran agama Islam dan tidak dicampur adukkan antara yang benar dengan yang salah, seperti pergaulan bebas dan bersalaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, seperti bersukaria tanpa batas. Dalam pada itu, sayugia diambil ingatan bahawa semua kegiatan harian kita, seperti ketika kita berkumpul di berhari raya ataupun beriadah, membeli belah di tempat awam seperti pasar dan lain-lain, maka kita adalah diperlukan untuk mematuhi SOP yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jangan kita abaikan langkah berjaga-jaga itu selama mana keadaan memerlukan. Dalam kegembiraan menyambut Aidilfitri, orang ramai masih perlu mengikuti garis panduan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga berikutan masih terdapat kekhawatiran terhadap jangkitan COVID-19. Sudah menjadi tradisi di negara Brunei Darussalam apabila tiba sahaja Hari Raya Aidilfitri, masyarakat Islam akan menyambutnya dengan berkumpul bersama ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat handai terdekat. Walaupun Hari Raya kali ini disambut serba sederhana dan dalam keadaan norma baharu dengan mengikuti garis panduan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, namun ia bukan penghalang kepada masyarakat Islam untuk menyambutnya dengan meriah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik garis panduan yang telah ditetapkan berikutan kekhawatiran terhadap jangkitan wabak COVID-19, masyarakat Islam tetap bersyukur kepada Ilahi kerana Aidilfitri masih dapat diraikan berbeza ketika negara berhadapan jangkitan COVID-19 tahun lalu. Walaupun wabak tersebut adalah terkawal, namun tidak bererti kita sesuka hati mengingkari peraturan dan mengabaikan langkah-langkah yang perlu dipraktikkan demi menjaga keselamatan diri, keluarga dan orang-orang sekeliling.
Antara garis panduan yang perlu dipatuhi mengadakan acara secara berjadual bagi mengelakkan kesesakan pada satu masa, mengelak bersalaman dan berpelukan, memedai dengan memberikan isyarat salam dengan meletakkan tangan di atas dada, memberikan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat dan salam serta memastikan kebersihan peribadi dan persekitaran sentiasa bersih dan terjaga. Bersyukur juga pada tahun ini kita khususnya masyarakat di negara Brunei Darussalam diberikan kebenaran untuk mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, walaupun ia secara sederhana, sentiasa menjaga kebersihan dan sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Saya bersyukur pada Allah SWT tahun ini kita dapat hari raya, bukan seperti tahun yang lepas. Jadi kami menyambut di sini sanak saudara, partian-partian yang di sini. Setentunya cuti awam selama 5 hari pada Hari Raya Aidilfitri kali ini menjadi kesempatan terbaik bagi rakyat dan penduduk di negara ini untuk berhari raya dalam mengekalkan budaya ziarah menziarahi. Budaya ini sangat penting terutamanya untuk merapatkan hubungan silaturahim bagi mereka yang berjauhan di samping mengukuhkan nilai-nilai ikatan ukhuwah. Pada hari raya ini juga timbulnya juadah tradisional dan moden yang menyelerakan seperti ketupat, kelupis, sate, soto dan sebagainya. Namun ia bukanlah alasan untuk melupakan kepentingan menjaga kesihatan. Orang ramai yang disaran menjaga permakanan selama sebulan berpuasa tidak akan lenyap ketika hari raya ini. Kelupis satu setiap tahun mesti kami ada membuat. Sebab apa? Makanan itu tradisional punya makanan orang Ketani Melayu bah. Sementara itu, bagi jamuan untuk berkeluarga dan sahabat handai, merancanglah lebih awal peruntukan agar dapat berbelanja dengan sebaiknya dan lebih terarah. Apa yang penting, hari raya bukanlah masa berbelanja sakan untuk memenuhi kemahuan yang tidak perlu. Elakkan pembaziran kerana ia adalah amalan yang amat dilarang dalam agama Islam. Umat Islam sentiasa menanti kedatangan Syawal dengan penuh sabar dan syukur. Kebiasaan menyambut serta meraihkan Aidilfitri dengan penuh meriah di negara ini berorientasi agama dan bangsa mungkin perlu disederhanakan memandangkan pandemik. Namun sambutan itu tetap unik bagi umat Islam dan tetap disyukuri kerana masih dapat merasai sambutan dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah, memang sambutan Hari Raya itu kita ni sambut juga tu, walaupun ianya berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini. Seperti yang dikeluarkan oleh pihak yang berkenaan, iaitu Kementerian Kesihatan dengan garis panduan tersebut. Maknanya Ketani menyambut Hari Raya itu mengikut garis panduan. Sebelum ini mungkin sambutan Hari Raya itu Ketani dalam lingkungan keluarga yang amat besar. Jadi untuk mengikut garis panduan itu, jadi keluarga yang datang itu macam kami atur lah masanya, kemudian jumlah keramaiannya. Tapi masih juga disambut dengan menjemput keluarga-keluarga yang terdekat sahaja. Benar, alhamdulillah Tani dibenarkan untuk menyambut hari raya ini. Tapi masih jelah ada sedikit garis pandu yang Tani patut ikutkan kan juga. Ada juga baiknya Tani berawas-awas lah, berhati-hati je walaupun raya tetap raya, tapi Tani still jaga batas. Aidilfitri adalah hadiah Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya sebagai ganjaran kemenangan kerana berjaya melaksanakan ibadat dengan cemerlang dan menundukkan hawa nafsu dalam bulan Ramadan. Umat Islam digalakkan menyambut Aidilfitri dengan memperbanyakkan bertahmid dan bertasbih sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengagungkan kebesarannya dengan amalan zikir, berbuat kebajikan dan sebagainya semata-mata mengharapkan keredaan dari Yang Maha Esa. Selain tradisi ziarah menziarahi sesama keluarga dan sahabat handai, ucapan selamat Hari Raya juga menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri dari dalam dan luar negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini khas ditujukan buat kedua ibu bapa saya, Haji Abu Bakar bin Haji Timbang dan Pengeran Hajah Maryam Pengeran Ibrahim, dan buat kaum keluarga, saudara mara, to all my friends, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, salam rindu dari saya, Fahmi Bakar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami dari segi Universiti Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Makan roti dengan kaya, disulam nasi dengan fatin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dari saya, Rosnah binti Omar, mengucapkan salam lebaran untuk semua. Assalamualaikum, kami dari Pelantar Luar Pantai Champion 7 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Takbir Hari Raya sekali lagi menyentuh hati dan perasaan jemaah yang menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara Kelmarin. Selesai sahaja solat Hari Raya, sebahagian jemaah beralih ke tanah-tanah perkuburan untuk menziarahi pusara sanak-sanak saudara dan sahabat handai yang telah kembali ke rahmatullah. Ziarah kubur di Aidilfitri bukan tradisi semata-mata tetapi ibadat yang sangat dianjurkan oleh Islam sebagai salah satu cara mengingatkan kematian. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti kembali kepada Allah Maha Pencipta. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan kemenangan selepas berpuasa sebulan Ramadan. Umat Islam menziarahi perkuburan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa bagi roh-roh mereka yang berada di alam barzah. Ada yang datang bersendirian dan bersama keluarga dengan sebahagiannya berpakaian hari raya. Menziarahi kubur juga merupakan satu tarbiyah dan dikendaki mematuhi peradaban seperti memberi salam kepada ahli kubur, berdoa, berpakaian yang menutup aurat serta menjaga etika pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Di samping itu, jaga jarak dan patuhi garis panduan mengenai COVID-19 walau di mana kita berada kerana ia sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Biasanya ziarah tanah perkuburan diisikan dengan bacaan surah Yasin dan bertahlil. Di samping itu, kegembiraan dan kemesraan berhari raya juga tetap terselah. Kehadiran mereka yang berziarah ialah untuk mengenang dan menghormati sanak saudara yang telah tiada di samping berkumpulnya keluarga yang jarang berjumpa. Tujuan utama ialah bagi mengeratkan semula silaturahim. Di sinilah terbitnya kegembiraan itu semasa keluarga dapat berkumpul lagi dan bersama-sama menziarahi sanak saudara dan sahabat yang telah meninggal dunia. Apabila kembali seorang hamba kepada Allah Maha Pencipta, anak-anaknya akan mengenang ibu bapa yang mendidik dan membesarkan mereka, manakala ibu bapa akan mengenang anak-anak yang mereka belai dan besarkan dengan penuh kasih sayang. Ketika itu juga ingatan terhadap kematian akan dapat dirasakan dengan lebih mendalam. Mengingat mati boleh melembutkan hati dan perasaan serta meningkatkan iman. Inilah pelajaran yang boleh ditimba apabila ziarah kubur pada Hari Raya Aidilfitri, malahan pada waktu-waktu yang lain. Ziarah kubur bukanlah ibadat yang dikhususkan untuk hari-hari perayaan sahaja.